Assalamualaikum semua. Saya Ustaz Muhammad Fikri yang akan mengajar kamu semua pada hari ini. Okey, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey anak-anak semua, hari ini Ustaz akan ajar kamu mata pelajaran Sirah tahun 5. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita terus bergerak kepada pelajaran kita yang pertama, iaitu pelajaran 1, Perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah merupakan nama sebuah tempat yang terletak di semenanjung tanah Arab di sebelah barat kota Mekah, kira-kira 40 km ke kota Mekah. Di sini telah berlakunya perjanjian damai di antara kaum muslimin di Madinah dengan kaum musyrikin di Mekah. Perjanjian damai ini telah berlaku pada hari Isnin, bulan Zulkaidah dan tahun ke-6 Hijrah. Ia merupakan titik permulaan kepada kemenangan dan kejayaan umat Islam di Madinah, sehingga membawa kepada pembukaan kota Mekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tentera Islam. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Berikut merupakan ringkasan pengenalan Perjanjian Hudaibiyah untuk kamu semua. Sila ambil perhatian ya. Seterusnya, sebab-sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama lebih kurang 1,400 orang sahabatnya telah keluar dari Madinah menuju ke Mekah bagi menunaikan ibadat umrah. Dalam perjalanannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapat maklumat bahawa musyrikin Mekah telah menunggu di Zituwa dengan kelengkapan senjata bagi menghalang kaum muslimin dari memasuki Mekah. Justru itu, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di Hudaibiyah. Setelah menerima 2 orang utusan musyrikin Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menghantar Sayyidina Uthman bin Affan bagi mengadakan perbincangan dan menyatakan tujuan sebenar kedatangan orang muslimin ke Mekah. Setelah utusan dihantar, musyrikin Mekah telah menyebarkan berita palsu dengan mengatakan bahawa Sayyidina Uthman bin Affan telah pun dibunuh bagi menakut-nakutkan orang Islam. Sebagai tindak balas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah memeterai janji taat setia yang dinamakan Bai'ah Ridwan untuk memerangi musyrikin Mekah bagi menuntut bela di atas kematian Sayyidina Uthman bin Affan. Kaum musyrikin Mekah mula-mula hendak takutkan kaum muslimin. Akhirnya mereka yang takut setelah mendapat tahu tentang janji taat setia yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Oleh kerana itu, mereka semua telah menjadi takut, lalu membebaskan Sayyidina Uthman bin Affan dan mengutus Suhaib bin Amru sebagai wakil bagi memeterai perjanjian damai yang dinamakan Sulhu di Hudaibiyah. Berikut merupakan nota untuk sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Okey anak-anak, mari kita selami satu persatu tentang isi Perjanjian Hudaibiyah bersama-sama. Isi yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, orang Islam dibenarkan memasuki Mekah pada tahun berikutnya dan tinggal di Mekah selama 3 hari sahaja dengan hanya membawa pedang bersarung yang biasa dibawa dalam perjalanan. Yang ketiga, orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarganya hendaklah dikembalikan semula kepada keluarganya. Yang keempat pula, orang Islam yang lari ke pihak Quraisy tidak perlu dikembalikan kepada keluarganya. Yang kelima, orang Islam dan kaum Quraisy dibenarkan bekerjasama pada perkara yang membawa kepada kebaikan. Yang keenam, seluruh bangsa Arab adalah bebas untuk mengadakan hubungan baik dengan orang Islam atau kaum Quraisy.
Yang selanjutnya, kesan Perjanjian Hudaibiyah. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah banyak memberi keuntungan kepada Rasulullah dan umat Islam terutamanya. Kesan baik perjanjian tersebut adalah seperti yang berikut. Yang pertama, pengiktirafan rasmi kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW serta kewujudan sebuah negara Islam. Yang kedua, agama Islam berkembang luas dan menjadikan kota Madinah semakin maju. Yang ketiga, telah membuka jalan kepada pembebasan Mekah daripada orang Quraisy. Yang keempat, Rasulullah SAW telah mengajar umatnya cara-cara untuk membuat perjanjian dengan orang kafir. Yang kelima, Rasulullah SAW telah mengambil peluang membuat hubungan politik dengan negara luar seperti Maharaja Rom, Parsi, Habsyah dan lain-lain lagi. Dan yang keenam, semakin ramai pemimpin Quraisy memeluk Islam seperti Khalid bin Al-Walid, Amr bin As dan Uthman bin Talha. Yang seterusnya, hikmah Perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, orang Islam berpeluang menunaikan haji pada bila-bila masa tanpa halangan pihak Quraisy. Yang kedua, syiar Islam berkembang dengan pesat tanpa ada gangguan. Yang ketiga, masyarakat Islam di Madinah hidup dalam keadaan harmoni, aman dan damai. Yang keempat, kepimpinan Rasulullah SAW dan agama Islam diiktiraf di seluruh dunia. Yang kelima, orang Islam dapat membuat hubungan politik dan berdakwah dengan kabilah Arab yang lain. Dan yang terakhir, kemenangan yang dicapai oleh umat Islam dalam Perjanjian Hudaibiyah telah dirakamkan oleh Allah SWT dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Surah Al-Fath ayat 1. Artinya, sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Okey, ini adalah nota ringkasnya. Okey anak-anak, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Sampai di sini saja pelajaran saya pada hari ini untuk kamu semua. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.